Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita sama-sama berkongsi ilmu tentang tarbiyah melalui Al-Quran dan juga hadis adalah fardu. Saya akan kongsikan bacaan ayat Quran dan terjemahan dia daripada surah 28 iaitu suratul Qasas ayat yang ke-85. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzi farada 'alaikal Qur'an laradduka ila ma'ad. Qur rabbi a'lamu man jaa'a bil huda wa man huwa fi dhalalim mubin. Inna sesungguhnya lazi yang farada dia telah memfardukan alaika ke atas engkau Al-Quran ini. Lam sesungguhnya raddu yang mengembalikan engkau ila kepada ma'ad tempat kembali. Qul katakanlah oleh engkau Rabbi Tuhanku a'lamu lebih mengetahui man orang yang ja'a dia telah datang bil huda dengan petunjuk itu, wa man dan orang yang huwa dia fi di dalam dolalin kesesatan mubin yang nyata. Jadi hari ini ingin saya berkongsi, maknanya dari segi tarbiyah melalui Quran dan juga hadis ni adalah satu kefarduan. Dia bukan harus, dia bukan fardu kifayah, dia adalah fardu. Sebagaimana yang Allah Ta'ala terangkan dalam ayat ni, Allah bersumpah bahawa Al-Quran yang Allah Ta'ala turunkan melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah difardukan kepada semua orang Islam, kan? Jadi kalau dekat sini Allah kata la radduka, sesungguhnya yang mengembalikan engkau, alaika atas engkau. Jadi maknanya ayat ni ditujukan kepada Rasulullah dan ditujukan kepada semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Al-Quran fardu pada membacanya, pada memahaminya, pada mengimaninya dan seterusnya, pada melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Jadi maknanya saya hanya fokus pada tarbiyah pada perbincangan saya. Jadi maknanya segala tarbiyah dan didikan kita pada diri kita, terutamanya juga kepada anak-anak kita dan anak-anak kita punya jiran, anak-anak dalam society kita dan semua. Maknanya anak-anak manusia tadi adalah tarbiyah tadi wajib melalui Al-Quran dan juga hadis Nabi yang sahih, kan? Jadi kalau kita tengok ayat ni, asbabun nuzul dia adalah mengenai Fatahul Mekah, kan? Yang bagaimana kehidupan Rasulullah dalam menjadikan Al-Quran itu fardu, sehingga Allah SWT mengembalikan Rasulullah tadi kepada tempat kembali, iaitu Mekah, iaitu tempat kelahiran Rasulullah, iaitu dengan kemenangan orang Islam pada Fatahul Mekah pada tahun 8 Hijrah, kan? Jadi dalam ayat ni juga Allah kata Allah mengetahui siapa yang Allah Ta'ala datangkan petunjuk dengan Al-Quran ni, dan Allah Maha mengetahui siapa orang yang menolak petunjuk daripada Al-Quran itu setelah Al-Quran itu sampai kepada mereka. Semuanya di dalam ilmu Allah SWT. Jadi kita sentiasa minta perlindungan, doa dan sebagainya, iaitu supaya Allah meletakkan
kita tadi dalam golongan orang-orang yang berpetunjuk dengan petunjuk yang Allah Ta'ala datangkan kepada kita. Jadi maknanya Al-Quran itu adalah fardu. Jadi pada perkara tarbiyah, dalam mentarbiyahkan atau mendidik diri kita tadi dan anak-anak kita dalam menzahirkan akhlak Quran, value Quran, maknanya apa yang diperintahkan oleh Quran tadi adalah satu kefarduan, kan. Jadi jadi ini yang menyebabkan Allah Ta'ala memberi kemenangan demi kemenangan. Bukan saja di dunia, contoh yang berlaku pada masa Fathul Mekah, pada masa Rasulullah dan juga para sahabat, dan juga kemenangan-kemenangan, dan yang paling besar tadi, kemenangan yang Allah SWT limpahkan kepada hamba-hamba Allah SWT yang menegakkan kefarduan Quran dalam meraih rahmat Tuhan untuk mereka mendapatkan janji yang telah ditetapkan oleh Allah, iaitu syurga Allah. Jadi Allah kata inna wa'dallahi haqq, sesungguhnya janji Allah adalah pasti berlaku, janji Allah adalah benar, kan. Jadi sebab tu maknanya dalam tarbiyah yang kita bincangkan sebelum ni, iaitu tarbiyah tadi mesti fokus, kan. Fokus kita adalah dalam pengembalian kita kepada Al-Quran, dalam pengembalian kita kepada hadis Nabi yang sahih tadi, dengan tujuan yang satu, Allah amara haza, yang semua ini adalah perintah Allah Ta'ala yang kita laksanakan dalam tarbiyah tadi semata-mata untuk meraih rahmat daripada Tuhan. Jadi maknanya jelas kepada kita bahawa fokus yang kita kena beri dalam Al-Quran itu adalah fardu, iaitu difardukan kepada kita. Jadi pada semua aspek tarbiyah yang ditunjukkan oleh Al-Quran tadi adalah perkara yang wajib untuk kita laksanakan dalam mentarbiyah diri kita dan mentarbiyahkan diri anak-anak kita. Okey. Saya ingin berkongsi lah, kan. Maknanya Al-Madar Tahfiz Elite School ni, maknanya dia mengajar tahfiz dia tadi dalam keadaan mewajibkan Al-Quran tadi mesti difahami satu demi satu, kan. Dan tahfiz dia lebih berbentuk holistik, maknanya kita mengajar mereka menghafal, mengajar untuk mereka untuk mengimani ayat-ayat yang mereka faham, yang dah mereka hafal tadi, yang kita dapat bantu dia dalam dia melaksanakan kehidupan dia sehari-hari biiznillah, dengan izin Allah SWT, yang dia merupakan satu metod yang paling penting dalam mendidik diri pendidik, iaitu orang-orang yang mengajar tadi, iaitu terutama pada diri saya. Maknanya bila kita mengajar orang untuk membawa kepada Al-Quran yang dihafal dan difaham dan mesti dilaksanakan tadi, adalah sebenarnya untuk kita mengajar lebih pada diri kita. Jadi ramai di antara pelajar-pelajar tahfiz daripada luar yang mungkin dia menghafal 3 tahun dekat Darul Quran, atau di tahfiz-tahfiz yang swasta dan sebagainya. Maknanya ada di antara mereka yang pergi ke Al-Madar tadi menyambung pengajian dari sudut ingin faham satu-satu makna Al-Quran tadi, kan. Jadi saya berpengalaman dengan pelajar, maknanya dia adalah pelajar, maknanya yang hendak pergi ke luar negara, kan, iaitu pelajar tajaan MARA ataupun GPA, kan. Jadi dia hafal 30 juzuk. Jadi maknanya
dalam masa yang sama, maknanya sambil dia melalui proses pergi ke luar negara tu, maknanya weekend dan sebagainya dia akan belajar dengan di tahfiz saya lah kan. Jadi kali pertama dia belajar, saya cuba suruh dia tengok ayat ni. Jadi bila dia tengok, saya cakap dengan dia, kakak cuba terjemah. Dia kata tak boleh lah, dia kata Umi, sebab saya cuma menghafal je, saya tak boleh nak terjemah apa yang saya baca. Jadi apa yang saya buat ialah saya akan tengok dia punya Quran terjemahan kan. Jadi ayat ni saya selalu tengok, dia kata. Ni adalah satu ayat yang saya selalu baca, dia kata. Dan setiap kali saya baca, saya tak rasa ayat ni adalah untuk saya. Sebab dia pun bacakan lah dia punya terjemahan tu depan saya kan. Maknanya dia kata sesungguhnya Allah yang mewajibkan kepada engkau ya Muhammad untuk melaksanakan Al-Quran, sebenar-benarnya yang akan mengembalikan kamu kepada tempat kembali. Katakanlah oleh engkau wahai Muhammad, yang Allah mengetahui orang yang membawa petunjuk dan orang yang berada di dalam kesesatan yang nyata kan. Jadi dibaca pada saya, kata Umi, baca dah lama kakak baca, kakak tak pernah rasa ayat ni untuk kakak kan. Tadi kan bila kakak baca depan Umi kan, Allah kata itu untuk Rasulullah kan, yang Allah mewajibkan ayat ni kepada Muhammad. Okey. Jadi lepas tu saya pun mula ajar dia satu demi satu kan. Okey, cuba kakak teliti tengok surah 28 ayat 85, saya kata. Dia pun baca. Lepas tu bila dah baca sampai habis, saya pun mula terjemah. Inna, sesungguhnya allazi yang farada, Allah telah memfardukan alaika, ke atas engkau, Al-Quran, Quran ini. Jadi kakak cuba amati, Ustazah kata, dekat selepas perkataan alaika tu, atas engkau, ada tak perkataan Muhammad? Dia kata tak ada dia kata. Dia cakap gitu, tak ada dia kata. Saya memang mati-mati rasa ayat ni bukan untuk saya. Jadi saya cakap pada dia, cuba kakak baca balik pada diri kakak, yang kakak tukarkan engkau ni kepada nama kakak. Nama kakak dia katalah nama dia adalah Jamilah kan. Sesungguhnya Allah yang memfardukan ke atas engkau Jamilah Quran. Bila dia terbaca gitu, dia terkejut dan dia tersentak. Ya Allah, ayat ni kena aku, dia kata. Maknanya bukan Rasulullah saja kan. Jadi inilah perkara yang saya ingin kongsikan pada kawan-kawan saya kat luar, sahabat-sahabat dan sebagainya. Maknanya ayat ini ditujukan, Allah Ta'ala turunkan melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah kan? Dan dia adalah ayat yang diwajibkan oleh Allah kepada Rasulullah dan diwajibkan kepada umat kan. Sebab tu kita tengok dalam satu hadis Nabi, kadat hazihil ummah an takuna anbiya kullah. Maknanya hampir-hampirlah umat aku tadi dia jadi Nabi, hampir. Sebab apa? Dia buat kerja Nabi. Kalau Nabi diwajibkan, difardukan Quran juga kepada mereka. Macam gitu kan. Jadi sebab tu Al-Quran tadi Allah Ta'ala wajibkan kepada setiap umat Muhammad tadi kan. Jadi bila kita baca Quran, dia adalah communication Allah pada kita. Jadi maknanya kalau kita tengah baca, nama kita Sumayyah kan. Cara kita baca iaitu conversation tu adalah ayat yang dia direct. Allah cakap kat kita, sesungguhnya Allah telah memfardukan ke atas engkau Sumayyah Quran ni. Macam tu. Tu cara kita baca. Jadi bila kita baca dalam keadaan macam tu, maknanya yang Al-Quran tadi diwajibkan bukan sahaja kepada Rasulullah, juga diwajibkan kepada umat dia. Kan? Ada perkara-perkara yang tertentu kan, yang kita bila kita belajar secara detail, maknanya kita tahu, maknanya satu-satu ayat itu hanya ditujukan kepada Rasulullah kan. Jadi tapi ayat ni Allah tujukan kepada Rasulullah dan juga diwajibkan kepada umat Muhammad kan.
ada perkara-perkara dalam Islam yang hanya khusus yang ditujukan kepada Rasulullah. Contoh tentang puasa wisal. Iaitu puasa wisal ialah satu puasa yang Rasulullah tak berbuka. Dia terus je puasa. Kan? Jadi bila sahabat nak buat, kata Rasulullah tak benarkan. Kata Rasulullah, sebab aku direzekikan oleh Allah SWT. Itu adalah maknanya perintah yang khas kepada Rasulullah semata-mata. Contoh Rasulullah mengahwini, maknanya isteri-isteri dia tadi melebihi 4 orang dalam satu masa, kan? Yang bagi orang yang beriman tak boleh. Maknanya dia boleh sama ada 1, 1, 2, 2, 3, 3 atau 4, 4. Itu saja, sampai 4 saja. Dia tak boleh lebih daripada tu. Maknanya kalau ada orang yang mendakwa macam tu boleh dan sebagainya, itu bukan daripada syariat Islam, kan? Jadi tetapi dalam ayat ni, kefarduan Quran tadi Allah wajibkan kepada Rasulullah, juga diwajibkan pada umat. Jadi pada segala aspek untuk memahami Quran, membaca Quran, yang mengimani Quran serta dapat dan mampu melaksanakan adalah diwajibkan kepada juga umat dia, kan? Jadi itu kita kena faham. Jadi dengan memfardukan Quran pada cara yang Allah Ta'ala hendak sajalah yang akan membawa kejayaan bukan saja di dunia, malah di akhirat pada setiap individu yang melaksanakan kefarduan Quran, kan? Sebab tu kita belajar dekat sekolah, kan, dekat sekolah kafar dan sebagainya. Al-Quran tadi termasuk dalam bahagian fardu ain. Maknanya fardu ain tu iaitu fardu ke atas individu. Maknanya kalau dia tak laksanakan, maknanya dia tak lepas bila berdepan dengan Allah SWT. Macam semayang, kan? Semua orang wajib semayang. Man tarikus solah muta'amidan faqad kafara jiharan. Orang yang dia sengaja tak nak semayang, kan? Macam dia waktu dah masuk, dia nantilah sampailah habis waktu, kan? Itu adalah dia tak nak solat yang disengajakan, kan? Jadi sebab tu pembeza antara orang yang kufur dan orang yang beriman adalah sembahyang, kan? Jadi sebab tu kita kena ajar anak kita solat, kan? Dalam keadaan kita mesti mengajar dia kenal Allah, kan? Mengenal Allah Ta'ala. Jadi kita ajar dia solat, dia melaksanakan perintah Allah seiring dalam kita mengajar dia mengenal Tuhan yang Maha Berkuasa, Tuhan yang memberi rezeki, Tuhan yang membaikkan, Tuhan yang menganugerahkan segala sesuatu. Kita ajar dalam keadaan yang seiring. Begitu juga dalam kita mengajak anak kita tadi memfardukan Quran dalam hidup dia tadi, adalah seiring dalam kita mengajar dia tentang siapa Tuhan yang wajib disembah, kan? Kenapa dia dilahirkan kat bumi tadi adalah semata-mata untuk menyembah Tuhan yang satu. Maknanya dalam dia melaksanakan segala perintah yang diperintahkan oleh Allah, walaupun termasuk pada bahagian melakukan kebaikan kepada ibu bapa, tetapi dalam keadaan mendahulukan yang dia meletakkan keagungan dan kekuasaan kepada Allah yang Maha Berkuasa, dan dia mengasihi Rasulullah melebihi dia mengasihi pada diri dia sendiri. Jadi dengan akidah dan tauhid yang betul, barulah dia dapat melaksanakan perintah, maknanya dalam melakukan kebaikan kepada kedua ibu bapa. Jadi semua sekali ni adalah diajar oleh Al-Quran kepada kita. Jadi Al-Quran ini adalah fardu. Jadi maknanya tarbiyah melalui Al-Quran dan juga hadis Nabi yang sahih ini adalah kefarduan pada setiap diri kita tadi, dalam memimpin diri kita, dalam mentarbiahkan diri kita tadi sebelum mampu untuk kita mengubah iaitu betterment kepada pendidikan kita terhadap anak-anak kita dan anak-anak, maknanya di dalam society orang Islam, kan?
Jadi kefarduan tadi adalah wajib, kan? Jadi itu yang berbalik saya pada kisah saya punya pelajar. Jadi bila dia baca ayat ni dia terkejut. Dia kata rupanya ayat ni kena pada dia juga, yang dia tak pernah rasa. Dia kata yang ayat ni kena pada dia sebab dia hanya bergantung kepada Quran terjemahan, kan? Bukan sebab Quran terjemahan tu salah, tidak. Maknanya penulis dan pentafsir ayat Quran tadi nak memberi fokus kepada Rasulullah tadi. Faham tak? Jadi ini menyebabkan maknanya ramai anak-anak kita yang kalau dia menghafal hanya sekadar menghafal, mengaji hanya sekadar mengaji, inilah kekeliruan yang akan mereka bawa mungkin sehingga mereka tua, kan? Na'udzubillah, kan? Sebab tu kamunya di Al-Madan ni ada pelajar yang kadang-kadang umur dia dah 80 lebih, kan? Sebab dia nak belajar, sebab dia kata cik belajar daripada kecil, dia kata sampai dah tua ni tak pernah nak tahu apa satu-satu makna Quran ni, dia kata. Jadi maknanya pelajar kita yang paling tua tadi orang yang umur dalam 70 lebih, 80 gitu, kan? Itu subhanallah. Tapi walau apa pun maknanya selagi kita masih hidup, kan? Selagi kita Allah beri nafas, tak ada makna terlambat. Kita still masih boleh catch up, insya-Allah. Jadi sebab tu kita kena pastikan maknanya kefarduan Al-Quran ini pada diri anak kita tadi mesti dapat kita capai, mesti dapat kita berikan sebelum kita pergi. Kita kena, maknanya bukan sekadar tahu anak aku matematik dia okey ke tidak, kan? Bahasa Malaysia dia dah boleh baca ke belum, kan? Jadi bukan sekadar itu, more than that. Maknanya yang paling penting, yang lebih daripada itu adalah kita kena tahu maknanya kefarduan Al-Quran pada diri anak kita tadi dah tercapai atau tidak. Faham tak? Jadi untuk kita tahu sama ada kefarduan Al-Quran daripada membaca sehinggalah mengerti dan faham, sehingga membawa kepada keimanan kita terhadap ayat-ayat yang kita baca dan faham tadi, dalam memampukan kita melaksanakannya tadi, kita kena reflect pada diri kita, tanya pada diri kita. Maknanya sama ada yang kita baca Quran ni dalam keadaan dah mencapai ke tahap kefarduan Quran tadi tercapai dalam diri kita. Kalau pada diri kita belum dapat dicapai lagi, apatah lagi anak kita tadi. Jadi anak kita ni adalah reflection pada diri kita tadi. Jadi bila kita maknanya melihat anak kita, kekurangan anak kita, dia masih tak mengenal Tuhan lagi, kan? Maknanya kalau kita beri duit, dia lagi kenal duit daripada Tuhan dia, kan? Na'udzubillah. Maknanya kalau cakap pasal kita, dia lebih kenal kita daripada Allah Ta'ala. Jadi keadaan-keadaan ini ialah keadaan yang kita sebagai pendidik dan ibu bapa kena rasa takut. Ya Allah, aku tak melengkapkan lagi kefarduan Al-Quran pada anak aku, ya Allah, kan? Jadi bermula dengan perubahan pada diri kita. Apa kebaikan yang kita dah buat, yang dia berselari dengan apa yang Allah kata dan apa yang Nabi kata, teruskan. Segala apa yang kita buat baik kerana Allah, tetap Allah memberi ganjaran, kan? Tetapi apa yang kurang dan apa yang kita tinggalkan, apa yang kita alpa dan lupakan, cuba kita isi dalam melengkapkan tarbiyah kita tadi, sehinggalah kita dan anak kita tadi dapat melaksanakan surah 28 ayat 85 tadi, sehingga Allah memberi kejayaan dalam tarbiyah, bukan saja di dunia, insya-Allah di akhirat. Jadi itu saja perkongsian saya. Ni kita akan berbincang lagi pada waktu yang lain. Thank you everyone is joining today, and okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.